kalau kita tu berat sebelah pada satu-satu kaum, bukan berdasarkan kepada kebenaran, bukan berdasarkan kepada terus, sampai bila pun kita tak akan dapat menulis sejarah yang betul-betul berdasarkan kepada the truth, berdasarkan kepada kebenaran. So walaupun ada usaha untuk rewriting of the sejarah Malaysia tu berdasarkan kepada apa yang mereka berpendapat, tapi bagi saya tidak berdasarkan kepada the truth tadi. Dan satu lagi, kerana saya juga terlibat dengan penggubalan kurikulum sejarah untuk sekolah, saya dapati bahawa katalah kalau kita pergi Sabah ke Sarawak ke, mereka tak puas hati dengan kandungan sukatan pelajaran, tapi dia harus sedar bahawa dalam sekolah ada berapa minit sahaja dikhaskan untuk pengajaran sejarah. Jadi kalau waktu yang diberikan itu terlalu singkat, terlalu pendek, macam mana nak masuk semua sejarah? Jadi kita pilih-pilih yang perlu sahajalah. So pemilihan itu bagi setengah orang mengatakan kita bias pada satu-satu perkara. Tapi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, kalau sejarah itu prasejarah itu panjang, maka sepatutnya kita beri fokus kepada sejarah prasejarah itu, dan barulah masuk kepada sejarah-sejarah yang moden. Namun hal tak puas hati itu memang akan berterusan. Di Terengganu ini antara tapak arkeologi yang menarik bagi saya ialah Gua Taat. Gua Taat A dan B, kemudian di Gua Bewah. Gua Bewah ni juga di kawasan Ulu Terengganu. Kawasan di Tasik Kenyir. Dan kawasan ini juga bagi saya di mana kita jumpai batu bersurat Terengganu. Dan tapak-tapak arkeologi yang lain ialah Gua Tok Bidan. Kemudian Gua Tok Bidan juga di Ulu Terengganu. Kemudian Kampung Gemuruh. Kampung Gemuruh ni di Kuala Terengganu. Bagi saya adalah ini satu-satu tapak arkeologi yang terbuka. Okey, saya akan tunjukkan penemuan-penemuannya. Kemudian zaman logam. Terengganu ni hebat. Penemuan zaman logam ni dua tempat yang kita pernah jumpai, iaitu Kampung Batu Buruk. Kampung Batu Buruk ni dekat dengan kawasan Primola tadi. Dan Kampung Gaung. Kampung Gaung ni di Besut. Tapi biasanya tapak-tapak yang kita jumpai, alat-alat seperti gendang dongson ini adalah di tepi sungai. Di tepi sungai. Ini keadaan persekitarannya. Kemudian dijumpai juga alat artifak yang ditanam, iaitu tembika di Kampung Seberang Limbungan dan Kampung Pantai Ali. Semuanya kawasan ini menemui artifak-artifak yang menarik. Kemudian kalau di tapak arkeologi di Gua Taat itu, tarikhnya 1920 campur ataupun tolak. Ini di tapak Gua Taat saja. Dan kalau kita lihat tadi bahawa di Gua Bewah kita jumpa rangka manusia berumur lebih pada 16,000 tahun. Jadi dia lebih awal.
Kemudian antara artifak-artifak lain yang digelar sebagai Sumatralis, dulunya sebelum jumpaan di Terengganu dikatakan alat Sumatralis ni dijumpai di Sumatera dan juga di di Kelantan, di Gocha, tapi tidak ada di kawasan lain. So ini penemuan istimewa bagi mereka. Tapi sekarang ni kita dah jumpa di Gua Bewah. Ini peta untuk kawasan Tasik Kenyir, juga yang bermula daripada Sungai Terengganu. Ini pemandangan, salah satu pemandangan untuk ke Gua Bewah, Gua Taat dan lain-lain lagi. Ini kawasan ini telah ditenggelami oleh air akibat daripada pembentukan Tasik Kenyir. So yang membezakan antara zaman Neolitik dengan zaman sebelumnya, zaman prasejarah sebelumnya, ialah kewujudan tembika tanah. Jadi ini yang membezakan. Ini adalah kerja-kerja menggali tapak. Ini yang dikatakan Sumatralis, alat Sumatralis. Dia diukir pada satu permukaan saja. Yang di belakang itu tidak ada. Tidak ada ukiran. Ini juga merupakan alat Sumatralis yang belum siap. Ini alat penumbuk. Ini juga bagi saya alat penumbuk. Kemudian sisa makanan, cengkerang. Mereka makan siput jenis ini. Ini tembika zaman Neolitik. Ini yang saya katakan tadi, rangka manusia Gua Bewah. Kalau mengikut perancangan, rangka ini akan disimpan dalam gua itu juga. Kemudian di Ulu Terengganu ni, antara penyelidik yang terawalnya ialah R.U.D. Nun, Orang Putih juga. Ini zaman Orang Putih lah. Ini adalah kalau nak melalui Sungai Terengganu pada waktu itu. So jadi lebih cepat kalau kita naik helikopter untuk ke sana. Ini kerja yang dilakukan oleh Jabatan Museum dan Antiquity. Mereka sampai ke sini melalui menggunakan helikopter. Semuanya yang kita tengok dalam gambar ni, hampir semuanya dah meninggal dunia. Terutama tu yang sebelah kanan tu, Cik Oswald Teresa sudah meninggal. Sebelah dia tu saya rasa Cik Adi tu, Tuan Haji Adi, Datuk Adi juga dah meninggal. Ini peninggalan rangka manusia zaman Neolitik. Zaman Neolitik ni manusia dah tahu menghiaskan diri. Mereka memakai gelang tangan, tapi dibuat daripada batu. Tapi bagi saya, kalau nak buat perahu tadi dengan batu tu tak mungkin. Ini jumpaan di Kampung Gemuruh. Kampung Gemuruh. Ini adalah alat untuk membuat pakaian, kain. Diketuknya kulit kayu,
apa tu, batu tu telah pun dihiaskan pada permukaannya. Itu dia yang lebih lengkap. Dan alat-alat batu yang lain. Kemudian alat gangsa ni, kalau bagi mereka yang mengkaji tentang zaman gangsa ni, mereka tahu bahawa antara tempat yang dijumpai apa tu, alat gangsa ni, alat besi ni adalah dalam peta tadi. Jadi kalau kita betul-betul kaji peta kedudukan penemuan-penemuan itu, kita dapati bahawa Batu Buruk itu adalah salah satu daripada kawasan yang penting dalam perjalanan perdagangan pada zaman logam dulu. Dan sebelum penemuan di Batu Buruk itu, kita telah selepas maaf saya, kita jumpai di Besut Terengganu juga Gendang Dongson. Ini adalah di antara tulisan-tulisan berkait. Ini contoh Gendang Dongson yang dijumpai di Besut. Hancur sebab apa? Sebabnya masyarakat, orang kampung yang menjumpainya lebih dahulu daripada ahli arkeologi. Jadi mereka dah memecahkan Gendang Dongson itu, nak tahu apa bendanya. Jadi ini contoh Gendang Dongson yang telah dibaik pulih lah. Ini antara jumpaan bersama dengan Gendang Dongson itu, alat tembika. Kerana kita tahu bahawa kalau zaman logam itu dah ada alat tembika. Sebab saya katakan tadi, permulaan alat logam itu adalah permulaan tembika itu adalah zaman Neolitik. Ini Gendang Dongson yang dijumpai. Ini antara artifak yang tak dijumpai oleh orang kampung. Nasib baiklah. Ini adalah dibuat daripada emas. So kalau kita bernasib baik, kita akan jumpa artifak-artifak seumpama ini. Dan artifak emas ni juga pernah dijumpai di Limbungan. Ni kita katakan zaman logam kerana ini alat besi. Yang lain, jumpaan lain adalah manik. So kalau manik itu, saya kira ini adalah hubungan dengan India. Kerana manik itu asal usulnya adalah dari India. Namun Gendang Dongson berasal daripada Vietnam. Jadi dua benda dijumpai dalam satu lokasi yang sama. Jadi ini bermakna bahawa zaman tersebut sudah ada perdagangan dengan India dan juga telah ada juga perdagangan dengan Vietnam. Jadi kehadiran Gendang Dongson itu adalah melalui perdagangan bagi saya lah. Ini ekskavasi yang dibuat di kampung Kampung Gaung, Besut. Dan tarikh dikatakan zaman Dongson itu lebih kurang 2500 tahun dahulu. Ini juga ekskavasi di ini di Limbungan, tempayan yang besar. Bagi saya ini juga adalah salah satu daripada cara pengkebumian.
tapi tak dijumpai rangka manusia dalam tu. Mungkin tidak ada rangka ataupun mungkin dibakar. Tapi kalau bakar itu dah zaman Hindu. Tapi kalau zaman sebelum Hindu, kalau prasejarah, manusia tidak dibakar, ditanam. So ini kemungkinan ini dah lepas zaman apa tu? Mungkinlah tamadun itu dah masuk pada tamadun Hindu. Ni antara yang jumpaan di Limbungan, cantik kan? Kemudian di tampak apa tu? Kampung Ali. Ini juga tempayan. Dan tempayan ini juga pernah dijumpai di Kedah. Tapi dari segi interpretasinya berbeza lah. Kalau ini kita katakan berkait dengan pengkebumian, kalau di Kedah itu dikatakan berkait dengan pembuat ataupun logam besi, ada kaitannya dengan logam besi. Bagi saya tak betul. Kerana penyelidikan kami telah melampaui lebih 40 tahun di Lembah Bujang tu. Jadi pihak yang menjalankan penyelidikan tu baru. Jadi macam-macam interpretasi lah. Macam saya kata tadilah, interpretasi itu berbagai dalam penulisan sejarah. Tapi kalau kita berpegang kepada konsep kebenaran, the truth, finding the truth, kita tak akan lari daripada tujuan sebenar penyelidikan kita itu. Bukan untuk glamour ya. Ini jumpaan di Limbungan, tapi malangnya laporan tu tak ada. Jadi sebagai kesimpulannya, zaman awal Terengganu itu adalah meliputi zaman prasejarah, iaitu daripada Hua Bin Hien pergi kepada Neolitik dan logam. Tetapi malangnya di Terengganu ini setakat ini belum lagi kita jumpai bukti seperti mana di Gua Niah. Manusia itu bertarikh lebih kurang 40,000 tahun. Belum lagi kita jumpai di Terengganu. Jadi kita juga akan bertanya-tanya lah, takkanlah manusia yang wujud di Terengganu itu muncul pada zaman Hua Bin Hien sahaja, tapi tidak sebelumnya. Kalau zaman sebelumnya adalah zaman Paleolitik. Paleolitik pun Paleolitik akhir. Kalau Paleolitik tengah dan Paleolitik awal itu, ini berkait dengan bukannya manusia tapi Homo erectus, satu jenis manusia lagi. Tapi kalau kita baca dalam internet ke ataupun surat khabar ke, mengatakan penemuan menarik di Bukit Bunuh, Perak itu. So kalau itu bukannya manusia, bukan manusia, itu adalah Homo erectus. Kalau betul-betul jumpa, tapi saya belum pastilah betul ataupun tidak dijumpai kapak batu bersama dengan meteorit di Bukit Bunuh itu. Ini juga timbul banyak persoalan dalam hal menginterpretasikan satu-satu maklumat itu. So kalau bukan manusia, maknanya Homo erectus. Homo erectus ni dijumpai di Jawa ada, iaitu di Solo ada, yang dikatakan sebagai Java Man. Java Man itu Homo erectus, bukannya manusia. Kita ni adalah Homo sapien, Homo sapien. Kalau dulu dua kali
sapien tu dieja sebagai ditambahnya S untuk apa? Plural. Tapi kalau sekarang kita sebut Homo sapien sapien. So kalau kita ni, semua kita ni, tak kira bangsa apa, adalah Homo sapien sapien. So kalau manusia sebelum kita, zaman Paleolitik Tengah dan Paleolitik awal itu adalah Homo erectus. Dan tak ada kaitan, setakat ini tak jumpa perkaitan di antara Homo erectus dengan Homo sapien sapien. Cuma kalau kita percaya kepada Darwin, iaitu kita ni berevolusi dari satu peringkat kepada satu peringkat. Tapi bagi saya tak terima konsep evolusi itu. Dan pernah kita adakan satu seminar di MIRI, kerana ahli-ahli sains kita ni, bukannya saya nak mengatakan semua ahli sains itu terpengaruh dengan konsep evolusi ni, tetapi kerana maha guru mereka adalah yang berpegang kepada evolusi, jadi turun kepada anak muridnya teruskan pada anak murid yang lain lagi. Jadi ini bahaya konsep evolusi itu. Dan evolusi itu bukan saja agama Islam yang menentangnya, tetapi juga agama Kristian pun menentang. Namun pada hari ini tidak ramai yang ada agama. So kalau tidak ada agama, maka senang menerima konsep evolusi. Jadi pernah dicadangkan supaya didirikan tugu untuk Wallace. Wallace ni kalau kita tahu adalah pengikut Darwin yang amat setia. Kerana beliau di Borneo itu mencari contoh-contoh, mencari the missing link dan juga contoh-contoh manusia yang menjadi hubungan di antara Homo sapien sapien dengan Homo erectus. Jadi itulah kita sekarang berhadapan bukan sahaja dengan dengan isu interpretasi yang salah, tetapi juga berhadapan dengan pegangan agama. Kita sekarang belajar ilmu di barat, termasuklah saya. Tapi kalau belajar di barat, maka dengan sendirinya kalau kita tak kuat, tak tahu pasal agama, kita akan terpengaruh. Namun demikian, alhamdulillah, saya sentiasa berdebat dengan mereka yang tak ada pegangan agama ini tentang evolusi. Jadi sebab kalau di barat tu kita boleh ada peluang lah untuk memberi pendapat kita.